Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanan muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmika wasta'min abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala keharaan. Yang berada di antaranya selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih Nabi Muhammad dan ikuti jalan dahulu dengan cara yang terbaik kiamat. Alhamdulillah Musliman yang dirahmati kita, pagi isyraq ini Allah Subhanahu Wa Taala punkan kita di dalam majlis sekalian yang dibawakan majlis dakwah negara. Pertemuan yang singkat ini kita ingin mengambil iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah wasallam. Kita berada di ulama bahawa tarikh berlakunya peristiwa Isra' bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 27 Rajab, ya. Merupakan mukjizat yang bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah antara mukjizat yang antara mukjizat yang terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan yang paling besar tetapi antara yang terbesar, ya, antara yang terhebat. Adapun mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhebat, yang teragung adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi SAW yang hebat. Apabila hari ini kita baca Quran, yang berada di hadapan kita itu adalah mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yang paling hebat. Hari ini apabila kita belajar Quran, kita menggali ilmu daripada Al-Quran, kita sedang memerhatikan mukjizat baginda yang paling agung. Kita sedang melihat mukjizat Rasulullah yang paling agung. Kita sedang memandang mukjizat Rasulullah yang paling agung. Kita sedang mengalami mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, ya. Kenapa? Kerana Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang paling agung. Tidak ada mukjizat baginda yang lain yang dapat mengatasi mukjizat Al-Quran. Dan pelbagai ilmu yang kita belajar, ya,
sama ada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sirah, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tajwid. Itu semua adalah untuk kita dapat memahami Al-Quran. Seluruh ilmu-ilmu yang lain ada sebenarnya untuk kita memahami Al-Quran. Ilmu-ilmu yang lain adalah syarahan untuk nak menerangkan kefahaman Al-Quran. Kerana itu ulama mengatakan bahawa jika kamu belajar apa sahaja ilmu, niatkan bahawa kamu belajar itu adalah untuk kamu memahami Al-Quran. Itu niat yang pertama. Ya. Apa sahaja ilmu yang kita belajar, kita niatkan bahawa ilmu itu kerana kita nak mempelajari Al-Quran. Kerana kita nak memahami Al-Quran. Dan niat yang kedua, apabila kita belajar apa sahaja ilmu, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, kita perlu mempunyai kefahaman dan niat bahawa kita sedang memahami Al-Quran. Walaupun kita sedang belajar ilmu fiqh, sebenarnya itu adalah huraian daripada Al-Quran. Jadi sebenarnya apabila kita belajar fiqh, sebenarnya kita sedang dalam rangka untuk nak memahami Al-Quran. Ya. Kita sedang nak memahami Al-Quran. Bukan sekadar kita belajar tu nanti, kemudian baru kita nak faham Al-Quran, tak. Kita belajar fiqh tu, fiqh itu sendiri adalah kefahaman Al-Quran. Ya. Kita belajar tauhid, tauhid itu adalah kefahaman Al-Quran. Ya. Bila kita belajar tauhid, kita bukan sahaja niat belajar ilmu tauhid, tapi sebenarnya kita niat adalah untuk kefahaman Al-Quran. Kita sedang memahami Al-Quran. Kerana tauhid itu pastilah diambil daripada Al-Quran. Hadis itu sebenarnya sudah tentulah ianya adalah sinambungan daripada Al-Quran. Dia nak fahaman, dia adalah kefahaman kepada Al-Quran, syarahan kepada Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan fiqh, ulama dan juga fuqaha, mereka mengubah hadis. Sumber utamanya adalah Al-Quran. Nas yang penting adalah Al-Quran. Jadi bila kita belajar fiqh, kita bukan sahaja berniat kita belajar fiqh. Kita sebenarnya sedang belajar Al-Quran. Bila kita belajar tasawuf, kita bukan sahaja belajar ilmu tasawuf. Pada hakikatnya, kita sedang belajar Al-Quran. Nampak tak? Ya. Hatta kita belajar grammar bahasa Arab. Sebenarnya kalau kita kaji sejarah, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu apa lagi? Ilmu syair dalam bahasa Arab, kan? Itu semua tata bahasa dan teknik serta kaedah pedagogi, metodologi dalam nak membentuk tata bahasa Arab tu sebenarnya tak pernah berlaku sebelum Al-Quran diturunkan. Ya. Sebab orang Arab hanya cakap dia dah tahu tata bahasa tu dah memang by default mereka ada. Mereka tak ada kitab khusus panduan macam mana grammar bahasa Arab. Grammar bahasa Arab, tata bahasa hanya dibentuk setelah Al-Quran diturunkan. Kerana Al-Quran adalah kemuncak kepada bahasa Arab. Kemuncak. Jadi tata bahasa Arab hanya dapat dibentuk, disusun, diatur, ya, kaedah-kaedahnya hanya oleh ulama Islam. Ambil dari mana-mana. Grammar pun ambil daripada bahasa Arab. Bayangkan, sesuatu yang berkaitan dengan linguistik pun ambil daripada Al-Quran. Bayangkan lagi ilmu-ilmu yang lain. Jadi bila kita belajar, hatta kita belajar bahasa Arab, kita sedang belajar Al-Quran. Kita belajar fi'il madi, mudari', fi'il amar. Ya. Kita belajar muzakkar, belajar muannas, kita belajar wahid, tasniyah, jamak. It is in fact that we are learning Al-Quran. Ya. Dan begitu juga kita belajar tajwid. Sudah tentu belajar tajwid, sudah tentu kita sedang belajar Quran. Belajar taranum, kita sedang belajar Quran.
Ya. Hatta sirah, kita belajar sirah Nabi SAW, belajar sirah Nabi-Nabi yang lain. Sebenarnya kita sedang belajar Al-Quran. Ya. Baik. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar dan antara mukjizat yang lain yang terbesar adalah Isra' dan Mi'raj. Setelah daripada Quran ada Isra' dan Mi'raj. Dan setelah mukjizat Isra' dan Mi'raj, mukjizat yang terbesar yang berikutnya adalah mukjizat terbelahnya bulan. Mukjizat terbelahnya bulan. Dan setelah mukjizat terbelahnya bulan, pada tangga yang berikutnya adalah mukjizat keluarnya air daripada jari jemari Nabi SAW. Ini tidak pernah berlaku kepada mana-mana manusia. Tidak pernah berlaku pada mana-mana makhluk. Tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi. Nabi Musa pun, kalau kita baca Quran, air keluar daripada batu. Nabi Musa ada mukjizat keluar air. Tapi Nabi Musa ketuk tongkat tu daripada atas batu. Batu tu keluarkan 12 air pancur. 12 pancutan air untuk 12 kaum Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa AS. Tapi air keluar daripada jari jemari Nabi SAW ini khusus keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita fokus kepada Isra' dan Mi'raj. Ianya berlaku ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Dalam setahun dua sebelum baginda SAW berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi apa yang saya ingin tumpukan pada pagi yang singkat ini, kita ada dalam setengah jam saja sampai dalam 8. Saya ingin saya tidak dapat bawakan keseluruhan tentang iktibar kerana Isra' dan Mi'raj apabila kita pandang daripada sisi yang berbeza, ianya mempunyai iktibar yang bermacam-macam. Apabila kita meneliti, bertadabbur tentang Isra' dan Mi'raj, ianya mempunyai iktibar dan pelajaran yang sangat mengagumkan. Daripada sisi mana kita nak tengok. Cuma hari ini saya nak tengok daripada sisi apa yang berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj. Apa perkara yang membawa kepada akhirnya diperjalankan Rasulullah pada waktu malam itu, yang dipanggil sebagai Isra' dan Mi'raj. Tapi apakah rentetan peristiwa yang berlaku sebelum itu yang membawa kepada Isra' dan Mi'raj? Dan itu yang kita ingin pelajari dan kita ingin ambil iktibar. Apa yang berlaku ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, pada tahun ke-8 ataupun tahun ke-7 kenabian di Mekah. Setelah Rasulullah dapat menjadi Nabi, 7 tahun ataupun 8 tahun setelah itu, Rasulullah telah diboikot. Rasulullah bersama dengan keluarga baginda dan seluruh pengikut-pengikut baginda, sahabat-sahabat baginda, semuanya diboikot. Termasuk semua ahli keluarga Rasulullah yang ingin menyokong baginda SAW walaupun mereka masih belum Islam lagi. Jadi mereka semua diboikot. Siapa saja yang menyokong Rasulullah walaupun dia daripada kalangan orang kafir, dia tetap akan diboikot oleh orang-orang musyrikin Mekah. Jadi apa yang berlaku? Diboikot. Mereka tidak dibenarkan duduk di dalam kota Mekah. Dan ini adalah suatu azab dan siksaan untuk baginda SAW kerana tidak dibenarkan untuk tinggal di bumi Mekah. Tempat rumah mereka, tempat rumah kediaman mereka, tempat rehat mereka. Jadi apa yang berlaku? Mereka kena duduk luar kota Mekah. Mereka tidak dibenarkan langsung untuk berada di dalam kota Mekah, tidak dibenarkan untuk berurus niaga dengan penduduk kota Mekah, dan penduduk kota Mekah telah mengadakan undang-undang yang tegas bahawa mana-mana musyrikin Mekah tidak dibenarkan berurus niaga dengan Rasulullah dan orang-orangnya, dan tidak dibenarkan adakan perhubungan silaturahim, tidak dibenarkan pernikahan. Jadi musyrikin mengadakan komplot dan perjanjian dengan berbagai suku Quraisy dan juga kabilah yang berada di sekitar Mekah. Kalau kamu nak dengan tempat perdagangan di sini, kamu kena ikut
cakap kami, iaitu kamu tidak boleh ada apa-apa pun bentuk hubungan, sama ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan perniagaan, urus niaga, transaksi, jual beli, semuanya hendaklah diputuskan dengan Muhammad. Itu adalah ketetapan orang musyrikin Mekah, dan perjanjian lain pun ke Kota Mekah kita adalah pusat perniagaan yang pusat perdagangan yang masyhur dan makmur. Jadi mereka terpaksa. Dan apa yang berlaku, Rasulullah hidup di pinggir bukit, ya. Dipanggil sebagai Syekh Muttalib, ya. Lereng Bukit Muttalib. Iaitu di luar Kota Mekah. Saya pernah tengok map. Ya, kota tempat di mana tempat pemboikotan itu berlaku. Sehingga Rasulullah diusir, ya. Ini belum berhijrah ke Madinah lagi ni. Ini masih ketika fasa Makki, fasa Mekah. Ketika Rasulullah ni ada di pertengahan kehidupan Rasulullah di Mekah ni, diboikot dengan begitu teruk sekali. Saya dah lihat dalam peta, ianya berada lebih kurang 5 km daripada Kota Mekah. Tempat tersebut antara 4 atau 5 km daripada Kota Mekah sekarang, ya, berada di luar. Jadi apa yang berlaku di lereng bukit tersebut, Rasulullah telah mendirikan kemah untuk tinggal di situ sementara pemboikotan itu berlangsung. Jadi Rasulullah dan pengikutnya, anak-anak kecilnya bersama dengan Siti Khadijah, orang yang terkaya Mekah, diboikot sekali semua. Duduk di dalam kemah penuh dengan kedaifan, penuh dengan kelaparan. Berapa lama? Bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, tetapi 3 tahun lamanya duduk dalam Kota Mekah. Dan Rasulullah SAW sangat terseksa, bukan sahaja baginda tetapi juga ahli keluarga baginda dan juga sahabat-sahabat dan anak-anak mereka. Dalam kitab sirah mengatakan mereka sentiasa kelaparan, dan tangisan anak-anak menangis kelaparan, dan orang-orang yang kelaparan, jeritan-jeritan mereka terdengar daripada beberapa kilometer kerana terlalu lapar. Anak-anak menangis kerana bukan diboikot. Bayangkan kita dah tak boleh duduk dalam taman kita kena duduk dalam hutan yang jauh, kan? Dan kita kena survive sepanjang di sana, kan? Bayangkanlah dalam hutan, tidak ada kedai, tidak ada apa, dan penduduk Kota Mekah telah cut off, telah potong semua bentuk perhubungan. Subhanallah. Dan kitab sirah mengatakan bahawa daripada jauh akan kedengaran kedengaran suara daripada lereng bukit itu, bunyi-bunyi jeritan. Ya Allah, sangat menderita tuan-tuan dan puan-puan. Mereka pada awal permulaan Islam ingin menjaga iman mereka. Bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makanan mereka sebenarnya dibawa, antara saluran makanan adalah yang dibawa secara senyap-senyap oleh Sayyidina Bilal. Kerana kita tahu Sayyidina Bilal dia menjadi hamba kepada salah seorang musyrikin Mekah. Tuan dia adalah orang musyrik Mekah. Jadi bila luar daripada tugas dia, pada waktu malam beliau akan keluar senyap-senyap daripada Kota Mekah dengan mengepit di dalam ketiaknya, mengepit kurma-kurma di dalam 2 ketiaknya untuk keluar daripada Kota Mekah untuk menuju ke lereng bukit tempat Rasulullah dan para pengikutnya dan keluarganya mendirikan kemah. Dan di situ beliau sampai di sana, beliau keluarkan kurma daripada ampit Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, seorang hamba sahaya yang berasal daripada Afrika, Habsyah. Dan mereka apabila gugurnya kurma-kurma daripada ketiak Sayyidina Bilal, mereka makan dengan penuh relish, dengan penuh selera. Sebab apa? Sebab mereka dah tak ada makanan yang lain. Inilah makanan mereka yang datang daripada ketiaknya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bagaimana perasaan tuan-tuan dan puan-puan?
melihat bagaimana keadaan sahabat, bagaimana keadaan Nabi SAW yang sedemikian rupa. Dan hari ini nikmat iman dan nikmat Islam yang kita dapat adalah kerana pengorbanan orang-orang yang terdahulu. Hari ini kita dapat nikmat iman dan nikmat Islam dengan senang, dengan mudah. Tapi adakah kita menyedari bahawa ini adalah di atas pengorbanan Nabi Muhammad dan juga para sahabat dan juga para ahli keluarga yang sanggup berkorban supaya Islam itu sampai datang kepada kita. Bayangkan kalau mereka dalam keadaan begitu, mereka mengalah, mereka tak nak, supaya mereka dapat rumah mereka, masuk balik aman, perumah mereka makan dengan baik, dapat rehat dengan baik, tidur dengan baik. Tapi dia datang dalam musim sejuk, teluk tuan-tuan. Kalau waktu panas, dia batu batan, tempat gunung ganang yang penuh dengan kurang pokok dan sebagainya. Waktu panas, begitu panas, musim waktu bayangkan keadaan Rasulullah dan para ahli keluarganya dalam kemah, bukan di dalam Mekah. Rasulullah tinggal bersama Siti Khadijah, yang asalnya itu rumah Siti Khadijah antara rumah yang termahal di bumi Mekah. Kerana Siti Khadijah adalah perempuan yang terkaya di Mekah, orang yang jutawan. Tapi sanggup 3 hari 3 tahun berturut-turut, tuan-tuan dan puan-puan. Siti Khadijah jatuh sakit di dalam kemah. Ya. Terlantar di dalam kemah. Begitu lama gering di dalam fasa pemboikotan tersebut. Ya. Subhanallah. Kemudian, tak lama kemudian, lepas 3 tahun, Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Selepas boikot itu, tak lama selepas itu, Siti Khadijah meninggal dunia. Ada riwayat kata Siti Khadijah meninggal ketika dalam kemah. Hari terakhir boikot. Hari terakhir dah nak balik ke Mekah. Sebab Allah Ta'ala hantar anak-anak masuk dalam Kaabah, makan semua surat perjanjian antara musyrikin Mekah. Kan saya kata tadi, orang musyrik Mekah buat perjanjian dengan semua kabilah-kabilah untuk boikot. Subhanallah, Allah hantar anak-anak makan habis tulisan-tulisan. Ini kisah yang menarik ya. Sirah tentang perboikotan Rasulullah ni jarang dibuka, sebab tu saya selalu sentuh tentang perboikotan, sebab ini adalah suatu kisah yang sangat menyayat hati. Sebab kalau kita tahu apa erti kita dihambat keluar daripada tempat kita dan bukan pergi ke tempat yang selesa, kita berada di dalam hutan, kawasan lereng bukit bersama dengan ahli keluarga kita, dan kita tidak ada sumber makanan kecuali yang datang daripada ketiak seseorang. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Siti Khadijah meninggal dunia. Lihat betapa tamparan yang hebat untuk Nabi SAW. Orang yang banyak memberi sokongan daripada awal lagi, yang memberi sokongan moral kepada Rasulullah, memberi sokongan harta kepada Rasulullah SAW. Sentiasa memujuk Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersedih. Itulah Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Dan apabila Rasulullah telah pulang ke Mekah selepas pemboikotan dan Siti Khadijah telah dikebumikan di Ma'la, perkuburan Ma'la di Mekah, maka tekanan menjadi lebih dahsyat lagi, menjadi lebih dahsyat berlaku. Ya. Walaupun mereka dah pulang ke Mekah, tekanan daripada orang musyrikin Mekah semakin memeritkan. Para sahabat semua tak senang duduk. Mereka sentiasa diseksa, mereka sentiasa dianiaya dalam pelbagai bentuk. Mereka dipukul, diejek, ditohmah, difitnah, bermacam-macam. Tuan-tuan, hari ini kalau kita hidup, satu fitnah saja datang, orang mengata kita, macam mana fikiran kita? Macam mana kita punya emosi? Bolehkah kita bayangkan perasaan para sahabat pada ketika itu? Perasaan para ahli keluarga Rasulullah SAW yang
saban waktu sentiasa dituhmah, diejek, dilemparkan dengan perkataan-perkataan yang kesat, dilaknat, dikutuk dan sebagainya. Ya. Hari ini satu tuhmah datang, kita dah tak dapat nak tidur dengan baik. Bayangkan bagaimana mereka saban waktu sentiasa dilemparkan. Maka Rasulullah SAW melihat penganiayaan dan tekanan semakin mendesak di bumi Mekah. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya bahawa biarlah aku menuju ke Taif. Aku cuba berbincang dengan orang Taif, mana tahu mereka terima agama yang aku bawakan ini, dan di sana kita boleh menjadikan tempat untuk kita berlindung dan tempat untuk kita berhijrah ke sana. Ya, kerana itu Madinah masih belum datang dalam picture lagi. Ya, jadi Rasulullah berangkat ke kota Taif bersama dengan Sayyidina Zaid ibni Harisah, ibni Sayyidina Zaid. Ya, maka Rasulullah SAW masuk ke kota Taif, dan Taif juga adalah jauh sebenarnya daripada Mekah, yang berjalan kaki jauh. Ya. Rasulullah masuk dengan harapan mereka mendapat hidayah daripada Allah, dapat menerima apa yang baginda serukan. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Orang-orang kota Taif, mereka melayan buruk dengan Nabi SAW, dan mereka memberikan suatu kedinginan kepada baginda SAW. Mereka tak menjamu Rasulullah, padahal Rasul ada tetamu. Ini adalah sesuatu yang pelik, sebab orang Arab adalah orang yang sangat memuliakan tetamu. Tetapi sanggup mereka tidak menjamu Rasulullah SAW di kota Taif. Sanggup mereka tidak melayan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidina Zaid, kita terus menetap dulu di sini, mungkin esok mereka dapat hidayah. Esok Rasulullah keluar lagi. Ya. Bukan bermakna Rasulullah pergi ke Taif, masuk pagi, keluar petang. Ataupun masuk siang, malam keluar balik hari. Bukan. Baginda SAW bersabar, tunggu. Ya. Baginda apabila melakukan sesuatu, baginda lakukan dengan cara yang terbaik. Baginda tak cepat putus asa. Ya. Apabila hari pertama melihat tidak ada penerimaan, baginda tunggu hari kedua. Hari kedua juga tidak ada penerimaan daripada kota Taif. Hari ketiga baginda SAW keluar lagi, jumpa lagi pemuka-pemuka. Dan juga jumpa ketua-ketua mereka, jumpa orang-orang penting mereka, penghulu-penghulu mereka, jumpa dan juga jumpa masyarakat. Tetapi mereka tidak melayan Rasulullah SAW. Mereka tidak ada seorang pun. Sirah mengatakan daripada kota Taif, tidak ada seorang pun yang terima ajakan dakwah Rasulullah SAW. Bukan saja tak terima, bahkan mereka melayan buruk pada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada Sayyidina Zaid, tidak mengapa kita terus stay lagi. Akhirnya seminggu berlalu. Tidak ada siapa yang menerima dakwah Rasulullah. Sebab Rasulullah ingin terus berada di situ. Mudah-mudahan mereka terima, kerana para sahabat Nabi yang berada di Mekah, mereka berada dalam tekanan. Ahli keluarga Rasulullah di Mekah, mereka sedang berada dalam tekanan. Jadi Rasulullah rela untuk terus berada di Taif dan cuba convincekan orang-orang Taif. Cuba convincekan agar mereka berlapang dada, agar mereka buka tangan mereka untuk menerima Rasulullah. Kalau mereka tak masuk Islam pun, at least mereka terima tempat mereka ini sebagai tempat perlindungan para sahabat Nabi SAW. Ya. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, masuk minggu yang ketiga, mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Masuk minggu yang keempat. Bermakna Rasulullah dah sebulan. Rasulullah dah ada sebulan lebih sebenarnya di kota Taif. Setiap hari baginda menunggu dan berharap mereka terima ajakan Rasulullah SAW. Dan akhirnya para ketua-ketua Taif telah mengumpulkan anak-anak yang nakal dan orang-orang yang inginkan upah untuk kutip batu batan dan juga kayu-kayan. Mereka berkumpul di tempat mana penginapan Rasulullah SAW, kemah yang didirikan oleh Rasulullah di dalam kota Taif tersebut. Apabila pagi-pagi dia keluar terus baling. Dan ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat menyayat hati. Dan ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah Habibullah. Ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Peristiwa itu telah disaksikan oleh malaikat-malaikat di langit. Dalam hadis mengatakan malaikat-malaikat yang berada di langit riuh rendah melihat bagaimana keadaan nabinya diperlakukan seperti itu. Dan baginda bukan datang bersama dengan rombongan batalion yang besar. Baginda hanya berdua sahaja dengan seorang lagi sahabatnya, Zaid ibni Harisah radhiyallahu taala anhu. Kemah Rasulullah roboh, Rasulullah keluar. Baginda SAW terpaksa menepis kerana batu batan, kerana disebutkan dalam sirah bahawa mereka telah membentuk satu jalur jalan kiri dan kanan. Jadi manusia beratur di tepi-tepi supaya jalan itu menghala kepada keluarnya ke pintu kota Mekah. Supaya Nabi SAW apabila dibaling, maka Nabi SAW tidak dapat pergi ke mana-mana. Jalan itu mereka seperti mereka membuat seperti suatu lorong yang dibina oleh yang dikepung oleh manusia di kiri dan kanan. Jadi mereka telah baling, lempar, lontar kepada Rasulullah. Dan Rasulullah terus bergerak ke arah pintu kota Taif. Sayyidina Zaid ibn Harisah menangis pada ketika itu kerana beliau cuba untuk menjadi perisai kepada Rasulullah daripada arah depan. Tetapi batu pula datang daripada arah belakang dan tepi. Dan apabila beliau cuba kepung Rasulullah jadi perisai daripada arah belakang, tapi batu batan datang secara dihujani batu daripada arah depan, dan akhirnya tubuh mubarak Nabi SAW telah luka, cedera dan darah. Baginda SAW menakung setiap daripada darah yang keluar daripada baginda akan lap dengan kain. Baginda akan cepat-cepat kesat, dan setiap daripada darah baginda akan takung di dalam stokin kulit baginda SAW. Dalam stokin kulit baginda Rasulullah SAW, setiap darah yang mengalir menerusi kakinya, baginda tidak mengizinkannya satu titis darah pun untuk menyentuh bumi. Baginda SAW menakungnya di dalam sepatu kulitnya, khuf kulitnya yang menutupi seluruh kaki dan juga buku lali Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah menakung darahnya? Kenapa baginda tidak mengizinkan satu titis darahnya pun jatuh ke bumi Taif? Ya, Rasulullah SAW mengatakan, kalau satu titis darah aku jatuh, di bumi Taif, sudah tentu tidak ada negotiation lagi. Tidak ada rundingan lagi. Bahawa keputusan Allah pasti akan datang kepada penduduk kota Taif, dan kamu tidak akan nampak apa-apa kesan pun daripada kota Taif. Bermakna apa? Kalau Rasulullah tinggalkan saja kota Taif dalam keadaan ada satu titis darah baginda yang disebabkan angkara penduduk kota Taif, jatuh darah itu di kota Taif, bermakna Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya kota Taif. Kalau satu titis darah Nabi terjatuh di situ, Allah akan memusnahkan dan tidak meninggalkan sedikit kesan pun, sedikit habuk pun, hancur seperti padang jarak, padang terkukur. Rasulullah sangat mengetahui. Dan kalau Nabi Lut sahaja apabila tinggalkan kaumnya dengan perintah Allah, apa yang diperlakukan oleh kaumnya terhadap Nabi Lut, Allah telah mengangkat seluruh tanah tersebut naik ke langit yang pertama dan terlangkupkan, habis ranap, hancur lebur. Sekarang menjadi laut mati. Sudahlah, bukan jarak padang terkukur, laut mati, ikan pun tak dapat nak hidup di situ. Ini kan lagi Habibullah, penghulu kepada segala Rasul. Jadi kerana sifat rahmat dan kasih sayang Nabi SAW kepada penduduk kota Taif, baginda SAW menakung setiap darah, dan tidak ada satu titik darah pun yang terjatuh. Dan apabila keluar daripada kota Taif, baginda dalam keadaan luka, dalam keadaan yang vulnerable, dalam keadaan yang lemah dan Taif, malaikat datang. Malaikat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghancurkan penduduk kota Taif. Ya. Jadi di situ Rasulullah tahu, di situ masih ada rundingan. Ini malaikat yang datang. Sebab kalau darah Rasulullah sendiri yang jatuh di bumi Mekah, malaikat tidak akan datang.
untuk bertanya kepada Rasulullah untuk meminta izin, boleh tak menghancurkan kota Taif? Tidak. Kalau titisan darah Rasulullah jatuh saja, Rasulullah sudah mengetahui keputusan Allah adalah tetap. Allah akan terus perintahkan malaikat untuk hancurkan seluruh penduduk kota Taif dan tidak ada seorang lagi kenal apakah itu keturunan orang-orang Taif. Apakah itu keturunan Saqif, Bani Saqif. Maka Rasulullah mengatakan kepada malaikat, jangan kau lakukan yang sedemikian. Ya. Maka Rasulullah telah pulang ke kota Mekah dalam keadaan penduduk kota Taif tidak lagi menerima, dan pada ketika itulah, pada selepas itulah, semuanya berlaku dalam masa yang sangat dekat. Kematian, kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu anha, kewafatan pakcik Rasulullah, Abu Talib. Kedua-duanya banyak menyokong Rasulullah. Sebab tu kita dapat tengok dalam sirah kenapa tekanan semakin teruk dilakukan pada Rasulullah. Kerana dua orang besar Mekah yang banyak menyokong Rasulullah sudah meninggal dunia pada waktu yang sama. Pada waktu yang sangat dekat, pada dalam tahun yang sama. Siti Khadijah dan juga Abu Talib. Dan juga baginda balik daripada kota Taif dalam keadaan orang Taif tidak menerima Rasulullah SAW. Selepas peristiwa daripada kota Taif inilah Allah SWT menghiburkan Nabi SAW untuk melihat apa yang berada di dalam ghaib, di alam nyata dan juga di alam batin. Ya. Alam yang tinggi, alam yang rendah, alam para malaikat dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diperlihatkan pula apa yang berlaku kepada orang-orang yang disiksa dalam api neraka. Dibawa melintas, berjumpa dengan nabi-nabi, dihiburkan melihat arasy Allah, berjumpa dengan moyangnya Nabi Ibrahim AS, melihat Baitul Ma'mur, melihat kursi dan juga arasy, melihat Sidratul Muntaha, melihat Lauh Mahfuz dan mendengar kalam yang menulis. Nabi Muhammad SAW telah dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat hadiah yang besar, iaitu salat. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini adalah bagaimana seseorang itu, bagaimanapun kesusahan hidup di atas dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala pasti menghiburkan kita. Apabila hati kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita bersabar dengan ketentuan Allah, apabila kita tabah dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita reda dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah dan yakinlah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan setiap kesusahan itu adalah kemudahan, bersama setiap kesukaran itu adalah kesenangan. Inilah kita ingin yakin, kita kena bawa yakin hati kita kepada ayat Al-Quran. Betapa susah pun hidup kita sekarang, betapa sukar pun hidup kita sekarang, betapa sempit pun hidup kita sekarang, betapa terhimpitnya hidup kita sekarang. Tapi kalau hati kita bergantung terus kepada Allah, hati kita terus berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bukakan jalan. Tetapi kuncinya kita kena sabar. Kita kena sabar. Rasulullah bersabar di Mekah, bersabar di kota Taif, bersabar. Bukan bersabar sedikit-sedikit, bertahun-tahun bersabar. Tetapi Allah SWT akan tunjukkan kepada kita natijah dan juga akibat yang baik bagi orang yang bersabar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkata di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Sekian dahulu buat pagi ini. Kita berjumpa pada kali yang lain insya-Allah. InsyaAllah sebentar lagi kuliah duha 10 pagi juga berkaitan dengan Isra dan Mi'raj yang saya akan sentuh daripada sisi yang lain pula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.